Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita masih dapat meneruskan lagi perbincangan ilmu kita ini, walaupun dalam norma baru, new normal pun nampak macam tak semangat, tak berapa nak ramai. Sedangkan hal-hal tentang ilmu ini merupakan perkara yang berterusan sepanjang kehidupan kita, kerana hanya jalan ilmu sahaja yang akan menjamin kekuatan persediaan kita untuk bekalan perjalanan kita di dunia ini untuk menuju ke akhirat. Dan sudah pasti bentuk ilmu yang kita hendak persiapkan pada diri kita itu juga amat bergantung kepada ke mana kita akan pergi. Jadi sebab itulah tajuk kitab yang kita baca ini dari karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kumpulan 40 kitab yang dinamakan kitab Ihya Ulumuddin itu, kita memilih kitab yang pertama sekali yang bernama Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu, kerana itu merupakan asas kepada semua persiapan-persiapan dalam kehidupan kita, sama ada di dunia atau di akhirat. Dan alhamdulillah, sebenarnya kita dah selesai, lama dah kita baca kitab ni. Kita sebenarnya baru selesai bab pertama. Punyalah lama kita baca. Kita sebenarnya baru selesai bab pertama, iaitu bab pertama tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengajar, kelebihan belajar dan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Al-Hadis dan dalil-dalil akal. Dan kita nak bermula pada malam ini ialah bab yang kedua. Bab yang kedua, kalau dalam buku terjemahan yang kita ada ini, muka surat 78, baru masuk bab kedua. Apa dia tajuk bab kedua ini? Tajuk bab kedua ini adalah mengenai ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, bahagian-bahagiannya dan hukum-hukumnya, juga pada penjelasan apakah itu fardu ain dan apakah itu fardu kifayah, dan juga penjelasan bahawa kedudukan ilmu kalam atau ilmu akidah dan ilmu fiqh dalam ilmu agama, di mana letaknya ilmu akidah dan ilmu fiqh ini, sampai mana batasnya dan keutamaannya, dan juga keutamaan ilmu akhirat, dan penjelasan ilmu yang menjadi fardu ain. Itu bab saja tu yang saya baca tu. Selalu bab satu ayat je, satu baris saja. Ni bab saja dah dekat 10 baris. Tajuk saja. Baik. Kalau kita kenal Imam Al-Ghazali, antara ciri penulisan Imam Al-Ghazali ni, beliau cukup sistematik. Ini orang nak kalau tulis tu biar senang faham, sistematik kan. Sebenarnya Imam Ghazali ni abad ke-12 lagi sudah menulis, walaupun babnya Ihya Ulumuddin, bercakap tentang bab menghidupkan ilmu agama, tetapi the way he write it very much systematic.
cukup sistematik. Kalau kita betul-betul baca dan betul-betul kita ikuti perbahasan dan penulisan Imam Al-Ghazali ni, insya-Allah cara kita faham agama tu pun dia sistematik. Dia tak celaru. Dia tak celaru. Sebab itu bab yang pertama Imam Al-Ghazali hal ilmu saja. Ini kita bercakap ni bab ilmu saja. Sebab kitab kita Kitabul Ilm. Yang pertama Imam Ghazali selesaikan dulu tentang kelebihan dia. Sebab kalau kita tak tahu kelebihan ilmu, macam mana kita nak menuntut ilmu? Kalau kita tak rasa ilmu itu ada lebihnya berbanding dengan kita mungkin duduk di kedai kopi berborak-borak dengan kawan kita, ataupun kita pergi main golf ke, contoh ni contoh saja, atau kita pergi membeli belah. Kalau itu lebih berbanding dengan menuntut ilmu, maka no point lah kita menuntut ilmu. Jadi Imam Ghazali kena letakkan dulu dia punya paksi bahawa ilmu itu satu benda yang penting. Ilmu itu satu fadilah, satu kelebihan dan keutamaan yang amat berharga untuk manusia. Yang tu kita baca tu ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada hadis, ada dalil daripada akal manusia sendiri. Kalau akal manusia fikir pun, dia akan sampai kepada kesimpulan bahawa ilmu ni memang lebih utama berbanding dengan hal-hal lain dalam kehidupan. Itu beres bab pertama. Sebab tu masih ada dalam masjid ni. Kalau tidak, tak dengar dah bab kedua. Sebab kita yakin bahawa ilmu itu ada kelebihannya. Kemudian selepas kita tahu ilmu itu ada kelebihannya, barulah kita kena tahu ilmu mana yang lebih terpuji berbanding dengan ilmu yang lain. Sebab ilmu ni banyak, ilmu tu terlalu banyak, atau dengan lebih tepat, maklumat itu begitu banyak, objek ilmu itu begitu banyak di luar sana. Anything can be the object of knowledge. Tuan-tuan pandang saja ke kanan atau ke kiri, semua itu ilmu. Tengok tiang ni, ada berapa banyak ilmu dekat tiang masjid ni. Ilmu architecture ada kat situ, ilmu engineering ada kat situ, ilmu arts kan, ilmu seni pun ada kat situ, ilmu warna kan pun ada kat situ juga, dan macam-macam. Ilmu akidah pun ada tu dekat situ tu. Kalau kita perhatikan kat keliling kita ni pun ada ilmu akidah di situ, ilmu fikih pun ada, fiqh pun ada kat situ, ilmu akhlak pun ada kat situ. Bayangkan segala objek ilmu yang ada di sekeliling kita ini kita nak pelajari, sedangkan umur yang Tuhan bagi kepada kita cukup terhad. Kita nak belajar, nakkan ilmu, tapi di keliling kita begitu banyak ilmu, sedangkan Tuhan bagi umur kepada kita begitu terhad sekali. Jadi sebab itu para ulama seperti Imam Al-Ghazali berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan sumber-sumber agama kita yang datang dari Allah Ta'ala juga, cuba menyusun ilmu mana yang prior to us, yang lebih aula, yang lebih utama pada kita untuk kita cari berbanding dengan yang lain. Dan itu juga benda penting untuk kita ketahui. Sebab kalau tidak, kita kemungkinan menghabiskan sebahagian besar kehidupan kita mempelajari ilmu yang tidak pun terpuji, tidak pun bermanfaat. Malah yang lebih malang, yang kita cari itu rupanya ilmu yang dipanggil mazmumah, ilmu yang tercela pula. Sebab itu dalam kita mencari ilmu ini pun kita kena tahu kita punya aulawiyat, priorities, keutamaan kita. Yang mana ilmu yang kita kena utamakan, yang mana ilmu yang kita kena kemudiankan, walaupun mungkin dua-duanya penting. Sebab itu fiqh aulawiyat ni, ataupun ilmu tentang aulawiyat ni, dia bukan berkaitan dengan yang semata-mata buruk dan baik, tetapi antara yang baik yang mana kita nak kena utamakan, antara yang penting yang mana lebih penting berbanding dengan yang kurang penting.
Dan yang itu yang lebih sukar untuk kita buat keputusan berbanding dengan kalau benda yang jelas antara baik dan buruk. Kan? Nak pilih kerajaan. Hari ni riuh parlimen. Siapa tengok pagi tadi? Riuh. Sebab dah tukar kerajaan, jadi yang ini kata tak betul, yang tu kata tak betul. Kan? Pada saya lebih kurang aja. Maksudnya lebih kurang tu mungkin dua-dua baik. Dua-dua perform. Tapi now it is cara kita nak pilih yang mana yang lebih baik antara dua yang baik. Lebih sukar untuk kita memutuskan berbanding dengan yang tu memang teruk sangat, yang ni baik sangat. Itu lebih mudah. Itu cara selamat nak beritahu pasal politik lah tu. Kan? Kan orang tahu pula saya ni orang mana kan. Tapi saya memang tak ke mana-mana. Yang penting siapa diberi amanah untuk memerintah dan bersiasah buat elok-elok, buat baik-baik. Okey. Samalah dengan ilmu. Mungkin ada ilmu, katalah ilmu fardu ain. Dalam kalangan fardu ain itu pun ada yang lebih utama dengan berbandingan yang lain. Antara ilmu fiqh dengan akidah misalnya. Dua-dua penting. Dua-dua kita ikuti kuliahnya, contohnya di masjid. Ada ustaz ajar ilmu fiqh, hukum hakam, ada ustaz ajar ilmu akidah, tauhid. Tapi dari segi keutamaannya yang mana? Katalah kita diberi masa yang cukup terhad, yang mana kita nak kena cari dulu. Itu penting sekali. Yang itu yang akan dibicarakan dan dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab kedua ini. Dalam bab kedua. Baik. Kita baca Bersabda Nabi SAW bahawa menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang lain wa muslimatin. Bahawa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan setiap muslimah. Itu jelas. Itu asasnya asas daripada Al-Quran, daripada hadis. Quran pun banyak ayat-ayat tentang fadilatul ilmi ni. Dan Nabi juga bersabda, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini pun kita dah bicara dah dulu ni. Walaupun ada yang kata ini hadis maudhu', ada yang kata hadis dhaif. Tetapi matannya itu matan yang masyhur. Itu yang disebut oleh Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi kata yang tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina itu matannya masyhur, walaupun sanadnya mungkin sedikit dhaif. Tapi matan itu matan yang masyhur dan maknanya itu makna yang betul. Sebab itu para sahabat berada di mana-mana. Tak ramai yang meninggal dunia di Madinah dan Mekah. Kebanyakannya bertebaran untuk berdakwah. Semangatnya antara lain adalah semangat untuk tuntutlah ilmu, sebarkan ilmu ini, walaupun mungkin Cina masa itu jauh sangatlah. Kan? Hari ini maknanya tuntutlah ilmu sejauh mana yang mungkin. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan berbeza pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim. Ini yang saya sebut, dia jadi kadang-kadang tak mudah juga. Sebab untuk kita memilih yang mana ilmu yang fardu ke atas ain, ke atas tiap-tiap diri ini pun para ulama ada khilaf. Dan khilaf itu khilaf yang macam mana? Kata Imam Al-Ghazali, sampai berpecah belah lebih dari 20 golongan. Maknanya 20 qaul dalam mengatakan ilmu yang mana yang lebih utama berbanding dengan ilmu yang lain. Jangan pening kepala pula. Itu sekadar Imam Ghazali kata perbahasan ulama itu very dynamic tentang ilmu yang paling aula. Semua penting belaka. Tapi yang paling aula ni, yang dipanggil fardu ain ni. Kami di sini, itu Imam Ghazali, tidak akan menghuraikan secara terperinci. Tak perlulah kita hurai yang khilaf-khilaf tu, sebab kita nak yang mana yang lebih ditarjihkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali akan berikan kita jalan untuk mengetahui yang mana yang lebih penting. Jadi tak perlulah kita tahu khilaf-khilaf itu, kerana itu mungkin akan memeningkan kepala kita. Akan tetapi hasilnya ialah, tapi dia kata dia punya the essence of the khilaf ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib pada ilmu yang dipilihnya. Misalnya ulama ilmu kalam atau ulama akidah pasti mengatakan ilmu kalamlah yang wajib
Kerana dengan ilmu kalam itu kita ketahui tentang keesaan Allah. Ilmu akidah itulah yang paling penting, sebab dengan ilmu akidah itulah kita mengenali tauhid. Itu contoh yang ulama-ulama yang menekankan ilmu yang mereka dalami itulah yang paling fardu terhadap setiap muslim. Jadi dengan ilmu kalam itu kita tahu tentang keesaan Allah, keesaan zat dan sifatnya. Tetapi berkata pula ilmu ulama fiqh pula kata ilmu fiqh lah yang fardu ain, yang wajib. Kerana dengan ilmu fiqh ini kita ketahui ibadah, kita ketahui halal dan haram, dan kita ketahui apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan dari hukum muamalah. Jadi ulama fikih akan mengatakan fiqh lah yang paling fardu terhadap kita. Ulama akidah kata akidah lah yang paling fardu. Ulama fiqh pula berusaha dengan sungguh-sungguh membentangkan apa yang diperlukan masing-masing manusia, tidak pada soal-soal yang jarang terjadi. Ulama tafsir dan ulama hadis pula mengatakan ilmu Quran lah dan ilmu hadis lah yang paling utama, Quran dan sunnah yang menjadi fardu ain, kerana dengan perantaraan keduanya akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain. Ulama ulumul Quran pula kata Quran lah yang paling penting, sebab kita takkan tahu fiqh tanpa tahu Quran dulu. Kita tahu akidah dari mana? Daripada ayat-ayat tentang tauhid, kan? Ayat tentang ayat kursi misalnya, kan tentang tauhid. Ayat kursi itu surah Al-Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahad. Jadi kalau nak tahu tauhid kena baca Quran dulu. Jadi ilmu Quran itu mendahului ilmu tauhid. Ini ulama Quran hadis pula berbicara. Dia kadang-kadang ada kat kesan dalam masyarakat kita tu. Ustaz fiqah kan dia tekan fiqah ajalah. Ustaz akidah, ustaz hadis pula hadis saja yang betul, kan? Jadi kita pun jadi kadang-kadang pening kepala. Tak apa, Imam Ghazali nak bagi penyelesaian ni. Kerana dengan perantaraan keduanya akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain, dia kata ilmu ulama Quran hadis tadi. Berkata pula ulama tasawuf, ada pula ulama tasawuf, bahawa yang dimaksudkan tentang fardu ain itu ialah ilmu tasawuf. Kerana apa? Setengah mereka mengatakan bahawa ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Kerana ilmu tasawuf tu cerita tentang diri, tentang hati. Nak jaga hati kita supaya jangan riak, supaya jangan ujub, jangan ada takabur, biar ada mahabbah kepada Allah, cintakan Allah, biar ada takut, ada khauf, ada raja. Itu semua perbahasan tasawuf, semua diri. Ulama tasawuf kata yang tu yang penting sekali. Kerana bila mengenal diri itu, maka kita akan bermuhasabah dan lebih dekat dengan Allah. Dan sebahagian mereka mengatakan bahawa ilmu tasawuf itu ialah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi diri, dan untuk membezakan antara langkah malaikat dengan langkah syaitan. Bukan langkah kajang saja, langkah syaitan dan langkah malaikat. Maknanya tasawuf itulah yang menyelamatkan kita daripada menjalani sama ada jalan yang sesat ataupun jalan yang baik. Sebab itu penting sangat tasawuf. Di antara mereka mengatakan bahawa ilmu tasawuf itu ilmu batin, ilmu tentang dalaman kita. Dari itu diwajibkan mempelajarinya bagi golongan tertentu di mana mereka ahli untuknya dan dapat memalingkan kata-kata dari umumnya. Baik, itu perbahasan antara khilaf-khilaf yang berlaku. Tapi sebenarnya tiga-tiga itu penting. Sebab itu tiga-tiga itu setakat ini semua termasuk dalam fardu ain belaka. Sebab itu bila kita belajar kafah dulu, dan anak-anak cucu-cucu kita belajar kafah hari ini, tiga-tiga tu ada. Ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh, dan ada ilmu akhlak dia panggil. Kadang-kadang dia panggil akhlak, kadang-kadang dia panggil tasawuf, kadang-kadang dia panggil ilmu apa, batin, ilmu bukan kebatinan tapi ilmu dalaman, kan? Semua itu penting.
Cuma tadi disebabkan penekanan ulama-ulama itu, maka ada kecenderungan masing-masing nak mengutamakan ilmu yang mereka pelajari dan mereka ajar. Baik. Ada seorang ulama yang bernama Abu Talib Al-Makki. Ini antara ulama awal. Dia bagi penyelesaian, bukanlah penyelesaian, dia ada pandangan tentang yang mana yang dipanggil sebagai ilmu fardu ain, yang mana yang paling penting. Berkata Abu Talib Al-Makki bahawa ilmu yang diwajibkan itu ialah ilmu berkaitan dengan pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan tentang sendi-sendi Islam, iaitu sabda Nabi SAW, didirikan Islam itu atas 5 sendi. Bunyal Islamu ala khamsin. Itu hadis yang agak masyhur dipelajari masa sekolah dulu. Mengaku bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, mendirikan solat, memberi zakat, mengerjakan haji, berpuasa, 5 kan, dan mengucap 2 kalimah syahadah itu. Jadi yang kita hari ini kenali sebagai rukun Islam itulah menurut Imam Abu Talib Al-Makki yang menjadi fardu ain. Sebab apa? Sebab itu semua merupakan rukun di mana agama kita ini tertegak, atau kita kenali sebagai rukun Islam. Dan itu juga yang ketika Jibril datang bertemu dengan Rasulullah dalam satu peristiwa yang dipanggil hadis Jibril, itu juga yang diterangkan oleh Jibril. Yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah, mengerjakan salat, berpuasa, menunaikan zakat dan mengerjakan haji. Jadi kalaulah Islam itu berdiri pada tiang-tiang atau paksi-paksi yang 5 ini, dah pasti ilmu tentang 5 perkara itu ilmu yang paling penting, kan? Dah pasti ilmu tentang 5 perkara atau yang kita kenali sebagai rukun Islam itu merupakan ilmu yang paling penting. Kerana apa? Kerana yang wajib adalah 5 itu, kata Imam Al-Ghazali, untuk menyokong apa yang disebut oleh Abu Talib Al-Makki tadi. Disebabkan 5 itu merupakan 5 yang wajib, rukun, maka wajiblah mengetahui cara mengerjakannya dan betapa kewajibannya. Dan yang sayugia diyakini oleh yang memperolehinya dan tidak diragui lagi, ialah apa yang akan kami terangkan. Jadi Imam Ghazali akan menerangkan lebih lanjut tentang ilmu berkaitan dengan 5 perkara ni dan bagaimana kedudukannya, iaitu bahawa ilmu seperti yang telah kami singgung pada pembukaan kitab ini. Kalau kita ingat lagi awal-awal dalam kitab yang kita baca ni, Imam Ghazali ada cerita tentang 2 jenis ilmu. Kata Imam Ghazali, kalau kita nak sampai ke akhirat, ada 2 jenis ilmu yang kita kena tahu. Satu, ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah. Satu lagi, ilmu yang dipanggil ilmu muamalah. Cuma kita kena ingat, Imam Ghazali hidupnya pada tahun abad ke-12, very early, 1100 lebih. Ketika itu tak ada lagi istilah, dengan kata mudah, tak ada lagi bank muamalat. Bank muamalat tu kan kita hari ni kita baca muamalat, ataupun tak ada lagi istilah-istilah muamalat Islam yang kita kenali hari ni. Sukuk lah, riba, al-bai' bisamanin ajil dan lain-lain lagi. Ini semua istilah-istilah yang hari ini dikenali sebagai ilmu muamalah. Maknanya hari ini muamalah tu dah disempitkan, maknanya hanya berkait dengan Islamic finance atau Islamic banking atau Islamic economics. These are all under the purview of Islam, muamalah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali ini bukan muamalah yang itu. Jadi saya nak betulkan kita punya mind setting, sebab kita ni bercakap tentang Imam Ghazali yang lebih awal, dan memang makna awalnya begitu, bukan makna muamalah yang kita faham hari ini. Baik, kata Imam Ghazali, ilmu ni ada 2. Satu dipanggil ilmu mukasyafah dan satu lagi ilmu muamalah.
Mukasyafah ini kalau saya pusing balik kalau yang ada buku lah, muka surat 36, pendek je ni, kita macam revision sikit yang dipanggil ilmu mukasyafah. Mukasyafah ni maknanya singkapan Allah Ta'ala. Allah menyingkap tabir sehingga kita nampak hakikat, terutama hakikat-hakikat yang tinggi. Bukan nampak Tuhan, tapi kita ni diberikan ilmu terus dari Allah Ta'ala. Itu ilmu mukasyafah. Kadang-kadang dipanggil ilmu al-khuduri, kadang-kadang dipanggil ilmu kasyaf. Pernah dengar kasyaf? Oh, dia kasyaf, dia boleh nampak. Kita kalau kasyaf itu aja, boleh nampak belakang dinding, itu kasyaf tu. Tapi mukasyafah ni maknanya ilmu yang Tuhan beri terus tanpa mungkin dia belajar. Siapa yang paling hebat diberi ilmu mukasyafah ni? Rasulullah terus diberi ilmu. Wahyu itu satu bentuk ilmu yang terus. Sebab itu Rasulullah dia tak pernah belajar dengan siapa-siapa. Rasulullah merupakan insan terbaik yang darinya kita dapat semua ilmu. Quran datang daripada Rasulullah, datang daripada Allah, tapi dibawa melalui lisan Nabi kan. Wahyu itu kan Nabi yang dapat daripada Jibril dan sampaikan. Di samping itu ada pula huraian tentang Al-Quran itu. Wahyu itu yang dinamakan hadis. Dan hadis itu pun merupakan sebahagian daripada wahyu juga sebenarnya. Sebab itu ada ayat Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ni dia tidak akan bercakap daripada hawa nafsunya, tetapi segala yang Nabi cakap itu adalah in huwa illa wahyun yuha. Ia adalah wahyu yang Tuhan wahyukan. Cuma wahyu itu ada yang bersifat terus dari Allah Ta'ala yang kita panggil Al-Quran, tetapi ada juga yang diilhamkan kemudian Nabi bercakap yang kita panggil hadis. Yang pastinya tidak ada yang tidak benar yang datang melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Melainkan ada beberapa kelompok lah yang tak setuju hadis itu, ada hadis yang tak betul, dia kata, yang grup-grup yang kritikal terhadap hadis ni dulu dipanggil ingkar hadis ataupun anti hadis. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa sumber agama itu Quran dan hadis. Jadi dari segi itu Nabi ni ilmu dia semua mukasyafah belaka. Dia tak payah melalui kuliah maghrib untuk dapat ilmu. Nabi kan, dia tak pernah masuk universiti, tak pernah melalui perguruan mana-mana. Jadi Nabi ilmunya mukasyafah, dipanggil wahyu kan. Tetapi dalam perbahasan macam Imam Al-Ghazali, dia kata bentuk-bentuk ilmu mukasyafah ini juga boleh didapati oleh insan atau manusia lain, tetapi dengan persediaan-persediaan yang begitu ketat. Antaranya ialah dia kena ada satu lagi ilmu yang dipanggil ilmu muamalah. Kerana ilmu muamalah ini yang kedua merupakan macam persediaan untuk orang mendapat ilmu mukasyafah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan dengan ilmu mukasyafah ialah yang diminta untuk mengetahuinya sahaja. Maknanya kita dapat dan kita tahu. Dan dengan ilmu muamalah ialah yang diminta di samping mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan yang dimaksudkan dengan kitab ini ialah ilmu muamalah. The whole kitab Ihya Ulumuddin ni semua berkaitan dengan ilmu muamalah. Unfortunately, mana kita belajar ilmu mukasyafah dalam kuliah ni, kita semua bincang tentang ilmu yang kita kena amal. Sebab kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah tak payah nak diajar, itu di pemberian Allah Ta'ala. Tetapi kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu konsep ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Jadi itu cerita lain lah tentang bab mukasyafah tu. Bukan kita punya ruang untuk kita bicara di sini, kerana dia bukan pun ilmu yang boleh kita tahu A, B dan C nya.
kerana itu merupakan pemberian Allah Ta'ala. Tetapi yang pasti, yang Tuhan suruh kita tekuni, belajar, dan Nabi juga, ialah ilmu muamalah. Baik, ilmu muamalah ini, kata Imam Ghazali, okey, yang tadi kita sambung balik, kerana yang wajib itu adalah 5, maka wajiblah mengetahui cara dan bagaimana ia diwajibkan, dan sayugia diyakini oleh orang yang memperolehinya. Yang tidak diragukan ialah apa yang kami akan terangkan, iaitu bahawa ilmu seperti telah kami singgung pada kata pembukaan kitab ini terbahagi pada 2, satu muamalah dan keduanya mukasyafah. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah ilmu muamalah. Maknanya ilmu tentang rukun Islam itu adalah ilmu muamalah. Maksudnya ilmu yang kita kena amalkan. Sebab itu yang pertama, kalimah syahadah, itu kita kena amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islam yang pertama. Tetapi macam mana cara amalannya? Dia lebih kepada amalan hati, amalan akal, amalan jiwa. Maknanya kita yakin sungguh-sungguh bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Rasulullah itu merupakan pesuruh Allah. Itu kan amalan hati kan? Akidah tu kan hati, amalan juga. Tetapi tak perlu guna anggota-anggota yang lain melainkan jiwa dan akal kita. Kemudiannya apa? Solat. Solat dah mula dah amalan. Memang amalan, muamalah tu. Puasa pun amalan juga. Zakat pun amalan. Haji pun amalan juga. Ilmu muamalah, kata Imam Ghazali, yang ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya. Dan ilmu muamalah ni pula, kata Imam Ghazali, ada 3 pecahan dia. Jangan keliru. Yang pertama tadi kita pecahkan daripada ilmu mukasyafah dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah ni pula dia ada 3. Satu yang dipanggil akidah. Akidah ini merujuk kepada rukun kita yang pertama tadilah. Rukun Islam yang pertama itu, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu bab lebih kepada bab akidah. Yang kedua ialah dipanggil amal, benda yang kita kena lakukan. Jadi muamalah ni dia ada benda yang kita kena percaya, ada benda yang kita kena lakukan, dan yang ketiga ialah benda yang kita kena tinggalkan. Jadi mudah aja. Satu benda yang kita kena percaya, satu benda yang kita kena amalkan, dan satu lagi benda yang kena tinggalkan. Itulah keseluruhan kandungan rukun Islam. Ada benda yang kita kena percaya, ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita kena tinggalkan. Kategori dia. Baik. Orang yang berakal sihat apabila telah sampai umur baligh, baik dengan bermimpi atau dengan kiraan tahun, kan? Baligh ni kan ada yang awal, ada yang kemudian. Pada pagi hari umpamanya, maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimah syahadah serta memahami artinya, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya kalau dia baligh saja, anak kita kalau dah mula baligh, pertama yang kita kena pastikan dia percaya bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan dia juga percaya bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tak payahlah kita nak buat majlis. Bila sampai je 15 tahun anak lelaki, saya nak buat majlis syahadah lah ke anak saya, nak isytiharkan yang dia ni Islam. Tapi kalau orang yang nak masuk Islam, dan dia kena ada formality tu, dia kena bersyahadah sebab dia tak pernah lagi. Tapi kalau Islam ini awal-awal lahir pun kita dah azankan dia, kita dah iqamahkan dia kalau perempuan, dan sepanjang dia belum baligh itu kita dah sering mengajar dia tentang tauhid, kan? Jadi dia macam dah dipersiapkan lah. Dia tak perlu memasuki Islam. Orang panggil Islam baka. Mak dah Islam, ayah Islam, tak perlulah kita macam buat pengisytiharan pula. Bawa anak saya dah 15 tahun, saya nak buat majlis. Majlis apa? Majlis pemasyhuran
keislaman dia. Pening orang nanti nak datang majlis tu. Sebelum tu kafir ke? Tidak, tak perlu. Jadi dia sudah Islam dah. Tetapi hakikat itu kita kena pastikan. Kita kena pastikan hakikat yang dia betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah ketika dia balik, kerana itu merupakan rukun tiang dia sebagai seorang Muslim. Maknanya kalau 15 tahun anak kita dia masih ragu-ragu Tuhan tu siapa, itu problem tu. Walaupun kita solat senang, kita nak check kan, solat senang, dan kita memang itulah yang orang Islam biasa, yang tu yang kita pentingkan. Bila dah 15 tahun, jangan 15, 7 tahun pun kita dah marah dia lah. Nabi pun suruh kita galakkan. Kalau 10 tahun tu dah kena dirotan kalau tak semayang. Tapi syahadah ni macam mana? Ni rukun yang pertama ni. Tu rukun kedua yang solat tadi. Rukun yang pertama tu, yang itu kena dengan ilmu. Kena dengan ilmu. Sebab itu kena hantar belajar akidah. Baguslah kita ada sistem lah. Orang Islam ni kafar misalnya, sekolah rendah kita dah hantar dah. Dia ada belajar akidah, belajar tauhid. Tapi tauhid ni dia bukan benda yang bukan benda yang nampak macam solat. Solat tu tak apa kan, kita boleh nampak. Dia tak solat lagi, kita boleh tahu. Tapi tauhid, dia dah bertauhid ke tidak, hanya kita tahu dengan kita bercakap dengan dia, kita tanya dia, baru kita tahu. Dan don't take for granted untuk zaman ini. Sebab kes-kes murtad yang saya baru habis satu research yang kita buat, Ikim dan Jakim bagi duit, tapi tim saya yang buat lah, tentang kita punya research tu tentang kefahaman Muslim bandar tentang agama dan kebebasan. Sebenarnya kita nak tengok kecenderungan murtad dalam kalangan anak muda di bandar, tapi kita tak tulislah tajuk tu murtad. Kita buat untuk 600 orang, sebab masanya 6 bulan je dia bagi. Dia bagi dalam 60,000. Kita dapat buat Lembah Kelang sajalah. Kita ambil sampel di Damansara 50, Bangsa 50, PJ 50, Bangi 50. Kita buat set instrumen soalan. Ini empirical punya ni, kita tanya dia. Antara finding kita, ini kita akan bentangkan di MKI ni, Majlis Kebangsaan Ahli Islam yang PM Chair. Tapi saya bentang kat sini dulu. Dan Majlis Raja-Raja pun minta kita bentang juga. Yang kita dapat, antara dapatan kita 3.19%, 3.19% dari kita punya responden ready to leave Islam. Ready. Kenapa saya kata ready? Sebab soalan kita very straightforward. Kita ada banyak bahagian soalan lah, tapi soalan yang tentang murtad itu very direct. Kita tanya, saya bersedia untuk keluar dari agama Islam sekiranya diberi peluang. Setuju, sangat setuju, tidak pasti, tidak setuju, sangat tidak setuju. 5 lah kan, dipanggil Likert apa kan, kalau orang biasa buat research dia tahulah. Dan 3.19, which is equivalent to 19 respondent, 19 respondent yang ready, yang setuju, sangat setuju, dan tidak pastilah. Tapi kalau kita ditanya, takkanlah kita kata tak pasti kan. Kalau kita ditanya, adakah anda sedia untuk keluar Islam kalau diberi peluang? Saya tak pastilah. Itu problem lah tu. Bagi kita itu pun dah problem. Kalau setuju lagilah problem. Kalau sangat setuju lagilah problem. Tapi 3 jawapan itu ada lebih kurang 19 orang out of 600. Jadi bagi kita membimbangkanlah. Kita tak berani dalam kesimpulan kita tak kata keseluruhan Malaysia begitu. Tapi paling kurang responden itu quite reflective of ni lah kan. Itu di Lembah Kelang ni, tempat kita ni, Damansara, Bangsa, PJ, Bangi, Lembah Kelang. Jadi jangan kita rasa selesa dengan akidah ni, anak-anak muda, sebab dia punya sumber dia banyak hari ni.
Dulu, zaman kita dulu, sumber ilmu kita adalah ustaz, cikgu-cikgu, mak ayah kita, jiran-jiran, katakan. Itu je yang mempengaruhi dari segi belief system kita, kepercayaan kita kan. Saya kena berhenti sebelum isyak ni, dimaklumkan, tak boleh macam dulu dah. Jadi jangan take for granted hal-hal akidah. Kita kena pastikan anak-anak, cucu-cucu kita ni, bab akidah ni dia kena belajar supaya rukun yang pertama, rukun Islam itu terpelihara. Walaupun rukun kedua mungkin kita rasa okey. Sebab kes murtad dulu, ingat tak yang perempuan tu? Dulu kan ada satu kes murtad, bapa dia imam. Dulu ni, zaman berapa dulu, ada satu kes yang kat Malaysia yang havoc. Anak imam, tetapi maknanya mungkin dia tak tunjukkan dalam hati dia tu. Perempuan kan masa tu kan, dia mungkin solat, mak ayah, tetapi hati tu mungkin macam-macam. Dia dapat daripada kawan-kawan, dia dapat daripada sumber-sumber online apa semua ni. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk kita betul-betul memantau rukun Islam yang pertama, kerana ini bab kepercayaan, bab akidah. Kalau bab amal, itu mungkin lebih mudah. Itu pun mudah untuk kita paksakan dari segi luaran. Ada juga yang solat tapi hati macam tak berapa, rasa terpaksa aja. Mungkin takut kat mak ayah, lebih takut berbanding dengan takut dengan Tuhan kan. Bila mak ayah ada mungkin solat, tapi bila mak ayah tak ada mungkin kejap tinggal kejap buat. Itu menunjukkan bahawa ada masalah lah dari segi akidahnya itu, kepercayaannya itu. Jadi itu maksudnya yang pertama sekali dalam bab muamalah itu adalah akidah. Dia pelik sikit lah bunyi dia kan, saya kata tadi hari ini muamalat kita duk ingat perbankan tu, tetapi sebenarnya zaman Imam Ghazali lagi perbincangan muamalah itu termasuk muamalah batiniyah. Hati kita ni pun beramal juga. Beramal hati macam mana? Mempercayai, teguh, kuat, meyakini bahawa Allah Ta'ala itu satu, esa, meyakini bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, meyakini bahawa di sana ada hari akhirat, meyakini bahawa ada malaikat yang sedang memantau kita ni, menulis amalan kita di kiri dan kanan, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah bagi rezeki, tapi kan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan. Semua itu betul, semua itu benar, semua itu harus diyakini, kerana itu merupakan sebahagian daripada muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kena berhenti dah tu. Kita sambung nanti di minggu akan datang yang dua lagi. Ni muamalah, satunya adalah akidah, yang keduanya fi'il, kita melakukan sesuatu, dan yang ketiganya kita meninggalkan sesuatu. Semua itu termasuk dalam hal muamalah yang terkandung dalam 5 rukun Islam kita. 5 rukun Islam kita. Ini termasuk fardu ain ni, yang Imam Ghazali nak terangkan tentang fardu ain. InsyaAllah nanti kita sambung perbincangan kita pada muka surat 79 itu di perbincangan akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.